Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menjawab soalan SPM Kimia 2018. Bawa bersedia semua kerana pada penghujung video ini Kimia insya-Allah A+. Alright guys, let's go. Soalan pertama. Dua set eksperimen telah dijalankan untuk menyiasat salah satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara 100 cm 3 asid nitrik 0.5 mol DM negatif kuasa 3 dengan 2G zinc. Rajah satu-satu menunjukkan lengkung graf isi padu gas melawan masa yang diperoleh daripada dua set eksperimen, iaitu set 1 dan set 2. Okey, mari kita tengok rajah 1.1. Alright, kita gerak ke soalan pertama. Nyatakan maksud kadar tindak balas. Kalau kita tengok balik soalan past years ke, soalan kimia mana-mana kertas 2 ke, soalan nyatakan maksud merupakan soalan yang amat famous dan selalu keluar. Jadi, kita kena hafal tau semua term dia. Jawapannya ialah kadar tindak balas dapat ditakrifkan sebagai perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas dalam satu unit masa. Seterusnya, nyatakan nama gas yang terbebas dalam eksperimen ini. Jawapannya ialah gas hidrogen. Kenapa? Kerana Zn plus 2HCl akan mendapatkan ZnCl2 plus H2 dan H2 yang dibebaskan ialah gas hidrogen. Next question. Nyatakan satu perubahan yang dapat ditakrifkan dalam eksperimen ini yang boleh digunakan untuk menentukan kadar tindak balas. Jawapannya ialah isi padu gas hidrogen. Kenapa? Kerana apabila zinc bertindak balas dengan asid nitrik, gas hidrogen akan dibebaskan. Jadi apabila lagi banyak gas hidrogen dibebaskan, maka lagi banyak berlakunya tindak balas. Seterusnya, dengan merujuk rajah 1.1, kenal pasti satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen itu. Jawapan ialah saiz bahan tindak balas. Kenapa? Kerana kita dapat banyak faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Pertama sekali, saiz bahan tindak balas. Kedua, suhu. Ketiga, kepekatan. Dan keempat, mangkin. Jawapannya bukan suhu kerana dalam soalan dia tidak sebut pun apa-apa suhu. Dan jawapannya bukan mangkin kerana tiada mangkin langsung digunakan. Dan jawapannya bukan kepekatan kerana kepekatan asid nitrik yang digunakan ialah sama. Dikatakan jawapannya saiz bahan tidak balas kerana apabila dikatakan 2G zinc, zinc boleh berada dalam keadaan bentuk serbuk ataupun ketulan. Rajah 1.2 menunjukkan dua situasi yang memanggang 500 gram daging. Dalam situasi manakah daging akan masak dengan lebih cepat? Terangkan. Alah, soalan ni kacang je, ikut logik pun boleh jawab. Jawapannya ialah daging di situasi A akan lebih cepat masak kerana saiz daging dalam situasi A lebih kecil berbanding saiz daging dalam situasi B. Jadi, jumlah luas permukaan yang terdedah dalam situasi A lebih banyak berbanding dalam situasi B. Dan daging dalam situasi A akan menyerap lebih banyak haba berbanding daging dalam situasi B. Okey, kalau susah sangat nak faham, kita bagi satu penerangan lah. Okey, dikatakan kita ada satu cuboid ni. Cuboid ni kita panaskan. Yang dapat haba ialah bahagian luar je. Okey, lepas tu kita pecahkan cuboid ni jadi kubus. Ada rasa mana lagi banyak dapat haba? Kubus ke cuboid? Mestilah kubus kan? Kerana kubus terdapat banyak jumlah luas permukaan yang terdedah kepada haba. Manakala untuk cuboid, sikit je dia punya luas permukaan yang terdedah kepada haba. Last question. Keraskan tindak balas berikut kepada tindak balas yang cepat dan tindak balas yang perlahan dalam jadual yang disediakan. Jadi, di sini kita ada fotosintesis, pengaratan, pembakaran dan tindak balas penguraian ganda 2. Okey, tindak balas yang cepat ialah pembakaran dan tindak balas penguraian ganda 2. Kalau kita tengok dua-dua ni, kalau kita buat secara eksperimen ke tak, kita dapat tengok tindak balas cepat. Kalau kita tengok benda bakar, cepat tak berlaku? Cepat kan? Macam tu lah. Tindak balas perlahan ialah fotosintesis dan pengaratan. Okey, antara dua ni yang kita boleh nampak ialah pengaratan. Kalau bersih terbekarat, agaknya lama ke sekejap? Mesti lama kan? So dia merupakan tindak balas yang perlahan.